Alhamdulillah, Alhamdulillah syukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi beri kita peluang untuk berada di dalam majlis ilmu pada pagi yang barakah ini 5 Ramadan. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dah berpuasa hari yang kelima dan malam ini insya-Allah kita akan berterawih malam ke-6. Alhamdulillah. Jadi moga-moga Ramadan kita pada tahun ini ataupun pada hari ini lebih baik daripada semalam. Okay? Dan seorang mukmin ini akan mukmin yang muttaqin kan, dia akan sentiasa ada progres dalam amalan dia. Kalau semalam mungkin dia tak sempat habiskan juzuk Al-Quran yang dia nak baca, hari ini dia akan cuba lagi usaha untuk lebih banyak lagi kan. Jika semalam tak sempat menghadiri majlis ilmu, pada hari ini insya-Allah kita sama-sama top up lebih banyak ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada 100 lebih para peserta yang sedang join sekarang. Alhamdulillah. Kita ajak lagi ramai sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita insya-Allah untuk sama-sama kita sertai kuliah ataupun pengajian ilmu kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Okay. Untuk pengetahuan semua para peserta, program My Tadabbur Time disusun ada 9 siri semuanya sepanjang Ramadan kali ini. Ini adalah siri yang kedua. Siri yang pertama yang lepas bersama dengan Ustaz Fazrul Ismail. Nanti tuan-tuan puan-puan yang belum daftar mungkin boleh daftar secara official lah menjadi pelajar My Tadabbur Time. Nanti kita akan bagi link ke grup peserta, link rakaman semuanya kami akan share di grup peserta insya-Allah. Dan ini siri yang kedua program kita My Tadabbur Time. Sebelum ni kalau My Tadabbur Time pada tahun 2023 dan 2022 semuanya slot tentang Al-Quran. Okay? Pada tahun ini kelainan yang kami bawakan adalah slot tentang fiqh dalam My Tadabbur Time ini, kerana kita mungkin perlu mengambil kira juga tentang perbahasan fiqh tentang puasa kan. Dan kita lalui seharian dalam bulan puasa ini pun kita di fikiran kita bermain pelbagai persoalan fiqh kan. Sebagai contoh macam wanita yang sedang hamil, macam mana puasa dia kan, dia boleh berbuka, masa bila dia boleh berbuka kan. Contoh wanita yang sedang menyusukan anak, mungkin dia tiba-tiba mengalami shaking, tak boleh nak berpuasa kan. Jadi dia boleh ke berbuka puasa pada waktu tu. Dan pelbagai lagi persoalan-persoalan tentang fidyah kan, tentang persoalan ubat-ubatan yang kita nak gunakan semasa bulan Ramadan. Sebagai contoh, kita nak titis ubat dalam hidung sebagai contoh, boleh ke tak kan. So pelbagai persoalan fiqh yang bermain di fikiran kita. Jadi setiap tahun kita mengalami Ramadan, kita melalui bulan Ramadan, ada saja persoalan-persoalan yang ditanya kan, kalau bukan daripada ahli keluarga kita pun daripada sahabat-sahabat kita. Jadi kita kena ada ilmu untuk kita bantu jawabkan persoalan-persoalan ini kepada sahabat-sahabat ataupun keluarga kita insya-Allah. Jadi hari ini kita bawakan bersama dengan kita semua Dr. Hamidah Mat mungkin ada kat sini dan sudah pernah kenal Dr. Hamidah, pernah menyertai kuliah ilmu Dr. Hamidah ke sebelum ni. Alhamdulillah. Jadi Dr. Hamidah, nama penuh Dr. Hamidah Mat, ijazah sarjana muda dalam bidang fiqh dan usul fiqh daripada Universiti Al-Baid, Jordan. Ijazah sarjana dan doktor falsafah dalam bidang yang sama di Universiti Malaya. Alhamdulillah. Dan sekarang Dr. Hamidah berkhidmat sebagai pensyarah kanan, pengarah program Master in Islamic Studies dan timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Open University Malaysia, OUM. Alhamdulillah. Dan sekarang juga Dr. Hamidah berkhidmat sebagai penasihat syariah Hospital Pakar An-Nur. Alhamdulillah. Dan banyaklah karya-karya yang telah ditulis oleh Dr. Hamidah, antaranya Siasah Madani, makin diuji makin berani kan. Dan juga yang terbaru, Alhamdulillah, Dr. Hamidah berjaya menghasilkan buku tentang fiqh puasa, anatomi puasa. Okay? Kalau tuan-tuan puan-puan boleh nampak kan dekat tangan saya ni, anatomi puasa. Nanti kita akan share kepada para peserta buku ni tentang apa insya-Allah. Anatomi puasa ini Dr. Hamidah menggariskan beberapa fiqh tentang ibadah puasa, antaranya perkara yang membatalkan puasa seperti makan minum dan sebagainya yang memasukkan sesuatu ke dalam al-jauf kan. Dan juga persoalan-persoalan kesan rawatan terhadap hukum puasa, sebagai contoh ambil ubat secara oral
kan ubat melalui kaedah sedutan kan sebagai orang asma kan macam dia kena sedut ubat secara sedutan kan. So sapuan ubat pada kulit mungkin juga tentang ujian endoskopi dan sebagainya, itu adakah itu membatalkan puasa kan. Dan juga yang menarik juga dalam buku ni Dr. Hamidah ada kupas tentang puasa wanita hamil dan menyusu. Ini sangat-sangat membantulah ibu-ibu, para peserta yang sedang hamil mungkin, yang sedang menyusu kan. Mungkin menjadi panduan lah insya-Allah untuk kita rujuk tentang fit puasa. Dan yang menarik buku ni juga berwarna, menarik lah. Dekat tangan saya ni pun baru sampai juga buku ni. Kan baru sampai Alhamdulillah. Dan saya pun sedang baca lagi buku ni. Tapi yang menarik lah sebab dia berwarna. Kat dalam ni berwarna. Okey. Ada kupasan fik dan sebagainya. Alhamdulillah. Nanti kita akan berkenalan lagi lah dengan buku Dr. Hamidah insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa insya-Allah saya serahkanlah kepada Dr. Hamidah untuk berkongsi dengan kita semua sekitar sejam ataupun sejam 10 minit macam tu, dan di akhir nanti kita akan buka sesi Q&A kepada para peserta jika ada yang nak bertanya soalan. Jadi kalau nak tanya soalan jangan type sekarang lah sebab nanti komen tu akan naik ke atas jadi saya tak perasan soalan-soalan tuan-tuan puan-puan. Jadi simpan dulu soalan. Nanti jika ada persoalan yang nak ditanya, insya-Allah kita akan baca di sesi akhir nanti Q&A insya-Allah. Saya akan buka nanti sesi tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Hamidah untuk berkongsi dengan kita semua. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Fatma, kepada penonton, pendengar yang berada di merata, sebagaimana yang Tuan Fatma sebut pagi tadi. Alhamdulillah dengan adanya teknologi ni banyak memberikan manfaat kepada kita. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi itu adalah penting. Jadi terima kasih kepada pihak Mutiara Tadabbur yang sudi menjemput saya untuk berkongsi, dan saya doakan apa yang kita kongsikan pagi ini dapat memberikan kesegaran kepada ilmu kan. Ilmu tu mungkin kita dah ada, cumanya kita perlu segarkan dia. Kalau kita ibaratkan ilmu tu seperti pokok, jadi kita kena gemburkan dia, bagi baja, kita kena trim dia supaya ilmu ataupun pokok tadi tu menjadi lebih subur. Ya. Jadi selamat pagi kepada semua. Semoga kita dapat mencapai apa objektif yang kita peruntukkan pada pagi ini insya-Allah. Baik, saya teringat satu hadis, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi ya. Orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi saya melihat apa yang diusahakan oleh Ustazah Fatma dan juga suami dalam tim Mutiara Tadabbur ni adalah satu usaha yang sangat murni, yang bagi saya pahalanya masya-Allah. Saya tak tahulah berapa kali ganda Allah Ta'ala gandakan, dan kita juga boleh berkongsi pahala tersebut apabila kita mengajak orang lain, kita menyertai, kita menyampaikan apa yang kita dapat dalam majlis ilmu ni. Baik, saya share slide dulu. Alhamdulillah nampak doktor. Alhamdulillah. Okey, nampak Okey. Okey, bila kita sebut fake fake ini kita bayangkan di satu ilmu yang bersifat sangat klasik kan. Kita terbayangkan dia taharah, kita terbayangkan dia solat, kita terbayangkan dia zakat kan, yang sangat kompaktmen lah, kita kata dia bersifat tajuknya secara spesifik. Namun kalau kita perhatikan, fiqh ni dia adalah satu bidang ilmu yang menyebabkan syariah tu relevan. Kan? Kalau syariah ni kita faham dia adalah prinsip-prinsip umum yang menjadi
asas yang menjadi asas yang menjadi dasar dan juga asas kepada cara hidup yang kita pilih ni, iaitu Islam. Manakala fiqh ni dia berperanan untuk menyebabkan syariah tersebut dapat dipraktikkan. Sebab tu fiqh ni dia lebih dinamik, ya, dia lebih fleksibel, dia lebih bersifat berubah berdasarkan kepada keperluan semasa dan juga setempat. Okay. Jadi kalau kita perhatikan tujuan syariah itu diturunkan, syariah yang kita pegang dia sebagai satu cara hidup, sebagai satu manual yang boleh menyampaikan kita kepada tujuan hidup kita. Jadi setiap daripada orang yang beriman, orang yang menerima syariah itu sebagai satu cara hidup, memahami bahawa syariah itu datang dengan agenda yang besar. Kan agenda yang besar itu yang terkandung dalam maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ni satu perkara yang diketahui oleh kebanyakan daripada kita kerana dalam media yang umum pun dibicarakan tentang maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ni secara ringkas tujuan kepada syariah itu diturunkan ataupun matlamat di sebalik pensyariatan sesuatu hukum, matlamat di sebalik penurunan syariah tersebut. Jadi yang berkaitan dengan konteks puasa pada hari ini, kita lihat puasa ni disyariatkan untuk mencapai dua tujuan utama ataupun dua tujuan yang menjadi stakeholder ataupun yang menjadi pemegang taruh kepada ibadah puasa, iaitu hifzuddin dan satu lagi adalah hifzu nafs. Hifzuddin ni maksudnya menjaga agama. Maknanya syariah ni datang untuk menjaga agama kita dan juga menjaga nyawa kita. Ada lagi yang lain tapi kita tak bincang di sini, ya. Okey. Jadi hifzuddin tu untuk menjaga agama. Demi untuk menjaga agama, kita lihat Allah SWT mensyariatkan hukum-hukum yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib yang mesti ada. Kalau tak ada perkara yang wajib tersebut, maka agama seseorang itu cacat ataupun longgar, kan, ataupun tak lengkap. Jadi kalau kita tengok antaranya adalah solat, antaranya adalah puasa, ada antaranya adalah zakat, haji dan sebagainya. Jadi untuk menjaga agama itulah puasa ini disyariatkan kepada kita. Jadi puasa ni adalah satu perkara yang kita perlu ambil serius. Kita perlu ambil serius tu maksudnya kita meletakkan dia prioriti dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalau dalam kehidupan kita seharian kita observe ataupun kita memerhatikan, kita menghayati, melaksanakan ibadah solat tu sebagai satu cara untuk kita nak menjaga agama kita. Begitu juga apabila dalam setahun, dalam tempoh 1 bulan Ramadan itu kita mengambil waktu yang penting untuk kita nak servis ataupun kita nak overhaul kita punya agama tersebut. Jadi dengan mempunyai persepsi yang jelas, maksudnya daripada awal saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan juga para penonton sekalian, sebab ada yang mendengar tak menonton, kan. Okey, membawa flow pemikiran. Maksudnya ibaratnya kita ni tengah naik kapal terbang, saya akan bawa, maksudnya satu persatu kita perlu menyusun cara kita berfikir supaya persepsi kita terhadap puasa tersebut bukanlah secara terselerak. Maksudnya bukan secara berselerak. Oh, ini fake, ini akidah, ini tafsir, kan. Tidak begitu. Jadi kita cuba untuk melihat puasa tu dalam bentuk yang lebih luas supaya kita dapat melihat syariah tu dengan indah sekali. Baik, sedikit sorotan. Matlamat puasa itu adalah untuk kita menjaga agama sebagaimana yang disebut dalam ayat puasa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kat mana menjaga agama tu, kan? Kat bahagian mana? Kat bahagian takwa. Maknanya dengan penghasilan takwa tersebut agama kita akan terjaga. Jadi matlamat tu telah diletakkan. Kalau kita tengok program, kalau kita tengok sesuatu perkara yang dibuat kat atas muka bumi ni, kalau kita lah membuat sesuatu aktiviti, kita perlu ada objektif yang tertentu. Kalau ada objektif, barulah kita dapat melaksanakannya dengan baik, kan. Contoh kalau kita nak keluar dari rumah, kalau kita tak ada matlamat, tak ada nak pergi kedai ke, nak pergi universiti ke, kan, nak pergi ziarah ke, nak pergi jalan-jalan ke, kalau tidak ada tujuan, kita akan aimless. Maksudnya kita tak akan mencapai. Masa sahaja yang akan jadi sia-sia. Jadi matlamat puasa seharusnya kita tahu sebelum masuk puasa dan ketika berpuasa juga. Macam kita set waist, kan. Kalau kita nak pergi, contoh lah saya nak pergi Bangi, saya setkan waist. Waist tu kita pasang, kita tengok ke
ataupun kita tak tengok sepanjang kita memandu. Kita akan sentiasa tengok, betul ke jalan ni? Betul ke sempang ni kan? Betul ke roundabout ni? Macam tu. Jadi begitu juga dengan matlamat puasa apabila kita telah setkan ni bahawa kita nak mencapai takwa. Jadi sepanjang hari kita Ramadan tu, maksudnya bukan kita bilang hari Ramadan ni, kita perlu bilang detik-detiknya kan. Perlu kita bilang waktu-waktunya, jam-jam setiap hari itu kita perlu periksa, perlu muhasabah yang adakah kita ni nak mencapai tujuan sebenar takwa tu ataupun kita hanya mengikuti rutin saja. Ataupun kita ni hanya passenger je kepada Ramadan. Kita perlu menjadi pemandu kepada ibadah ketika Ramadan. Kita bukan sahaja menjadi orang yang melalui rutin tu tanpa ada rasa sedar, tanpa ada rasa bersungguh-sungguh kan. Tak ada perasaan pun masuk Ramadan jauh sekali. So na'udzubillah min zalik. Jadi matlamat puasa itu penting. Sama ada kita nak kupas puasa ni melalui pintu fiqh ataupun pintu spiritual ataupun pintu ekonomi kan atau pintu apa-apa sahaja, kita perlu melihat kepada tujuan puasa itu disyariatkan. Okey. Jadi puasa ni adalah ibadah klasik yang istimewa. Kenapa saya letak gambar tu kat situ? Gambar tu menunjukkan pokok kan. Pokok tu kalau kita pangkas dia ataupun kita trim dia ataupun kita potong dia, pokok tu dia akan menjadi lebih subur. Dia akan keluar bunga, dia akan keluar tunas yang baru kan. Jadi begitu jugalah manusia ni. Kalau dia sentiasa maksudnya kehidupan rutin dia tu dibiar je. Jadi dia akan tumbuh tapi tak tentu arah kan. Macam gitulah yang ikut matahari sajalah kan. Tetapi kalau pokok ni ditrim, dipangkas, rutin kita ini dipangkas. Contohnya setiap hari kita makan. Tapi ada satu waktu dalam sebulan tu kita diarahkan untuk menahan apa yang biasa kita buat. Jadi sudah pasti ada kebaikan di situ. Sudah pasti adanya cara ataupun mekanisme untuk kita menumbuh pada sudut takwa tadi yang paling penting. Malah pada sudut fizikal pun kalau kita betul-betul memahami konsep puasa tu, akan kita rasa sihat, kita akan rasa segar kan, kita akan rasa kita yang baharu selepas 30 daripada Ramadan nanti. Jadi puasa ni ibadah telah difardukan ketika bukan sahaja umat Islam tetapi umat-umat sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Malah dalam agama lain juga kita lihat puasa ni merupakan ibadah yang ada dalam ritual ataupun dalam amalan mereka. Jadi kita lihat ibadah puasa ni adalah ibadah yang sangat manusiawi, yang sangat memberi kesan sebenarnya, impact kepada diri itu maksudnya pada sudut fizikal kita, pada sudut mental kita, apalagi pada sudut spiritual kita, kerana dia melibatkan penahanan tu bermula dari mental kita. Nak tahan makan bukannya senang kan? Nak tahan daripada nafsu syahwat bukannya senang. Malah nak tahan daripada berkata perkara yang sia-sia juga sukar. Jadi sebenarnya yang diuji tu mental kita. Dan mental kita tu sudah pasti akan dipandu oleh sifat-sifat yang baik yang ada dalam diri kita, iaitu keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Sebab itulah Rasulullah SAW janji dalam hadis ni yang selalu kita baca, dan kita perlu baca hadis ni setiap hari. Kita perlu baca dia bukan sahaja pada awal-awal Ramadan, kita perlu baca setiap hari supaya kita diingatkan diri kita ni. Maksudnya minda bawah sedar kita akan diingatkan tentang tujuan berpuasa tersebut. Jadi dalam hadis ni Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan maksudnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, imanan wahtisaban. Jadi dua perkara ni kalau kita lihat dia macam dua, kalau kita bawa kuda macam pernah bawa kuda kan, ada dua tali yang kita perlu sentiasa kontrol dia. So kalau bawa kereta kita hari ini kita steering lah kiri kanan, kita perlu kontrol. Jadi dalam puasa ni untuk mencapai kepada tujuan iaitu diampunkan dosa, bila diampunkan dosa, takwa kita akan makin cantik, takwa kita akan makin solid kan pada Allah SWT. Jadi dua perkara ini adalah imanan wahtisaban. Iman tu maksudnya dengan penuh keimanan, kepercayaan, rasa bersyukur. Allah SWT memberikan fardu puasa ni kepada kita sebab dia untuk kebaikan kita kan. Allah Ta'ala tak perlukan pun kita puasa. Sebenarnya kita puasa ni adalah untuk diri kita kan, sebagai tanggungjawab kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian wahtisaban tu, puasa kita ni ada dia punya tujuan dan matlamat dia. Maksudnya dengan penuh rasa berkira-kira. Kira apa? Kira ya Allah, Allah Ta'ala ampunkan ke tidak dosa aku kan. Allah Ta'ala boleh tak memurnikan lagi takwa aku kepadanya kan. Sentiasa berkira-kira. Bukannya sehari je kira. Sentiasa berkira-kira. Jadi dua ni, kiri dan kanan ni, iman dan wahtisaban,
perlu kita set awal-awal sebelum kita membawa membawa fiqh dalam kita menjalani ibadah puasa tersebut. Jadi sebagai package tambahan, contoh kalau kita masuk Mutiara Tadabbur ni ada package dia, kan boleh tengok live, kemudian ada nota, ada peluang untuk berinteraksi dengan penceramah, kan. Ada peluang untuk melihat ramai sebenarnya orang-orang lain yang berkehendakkan benda yang sama, yang suka kepada kebaikan, yang suka untuk mendengar. Jadi begitu juga dengan package Ramadan. Bukan puasa saja yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Ada perkara-perkara lain yang Allah Ta'ala janjikan sebagai momentum, sebagai penguat lagi kepada kita untuk mencapai takwa tersebut. Jadi kalau kita tengok dari segi taubat, dari segi tarawih, dari segi tadabbur, tadarus, infak, menjauhi maksiat dan segala kebaikan lain yang kita buat di dalam Ramadan ni, Allah Ta'ala akan menggandakan. Jadi bersungguh-sungguhnya puasa Ramadan ini yang Allah Ta'ala hadiahkan untuk kita supaya kita sampai kepada objektif yang disyariatkan oleh syariah tersebut. Jadi kat mana datang fake-nya? Fake itu datang, ini antara soalan-soalan yang Fatma berikan kepada saya untuk kita bincang sekali teruslah. Jadi kalau kita tengok dalam package tadi, antaranya adalah tarawih, kan, benda-benda yang spesifik yang ada pada bulan Ramadan saja mesti kita buat, jangan tinggal, sebab bulan lain kita tak tarawih, kan, tak ada tarawih di bulan lain. Lepas itu iktikaf yang khusus di bulan Ramadan. Yang penting lagi adalah gandaan pahala yang disediakan oleh Allah SWT ketika Ramadan tu tak ada pada bulan lain. Jadi kalau kita ni sebagai orang yang sedar, orang yang beriman, orang yang ada, kita kata ada perasaan, maksudnya ada sensitivity terhadap apa yang Allah Ta'ala janjikan itu, kita tak akan berlengah-lengah dah. Kita akan berlari-lari, sebab itu Lailatul Qadar tu kena buru, kan, bukannya kita menunggu, kan, kena buru. Maksudnya ada unsur-unsur kita kata apa, ada unsur-unsur untuk kita ni urgency kat situ, untuk kita melakukan ibadah ketika kita puasa. Jadi ada persoalan berkenaan dengan tarawih wanita. Macam mana wanita ni sesuai solat di rumah ke, kan, nak tarawih kat rumah ke, nak tarawih kat masjid ke. Jadi memang tempat solat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Tetapi Islam tidak melarang untuk wanita ni pergi ke masjid, terutamanya ketika bulan Ramadan. Kita ingat kalaulah pergi ke masjid tu boleh menambahkan lagi khusyuk wanita tersebut. Dia berpeluang untuk solat tarawih dengan satu juzuk dibaca oleh imam-imam yang telah dipilih, kan. Dan pergi ke masjid pun ada tempat khusus untuk wanita. Tidak ada isu pun untuk dia pergi, kan. Jadi tidak ada masalah, malah digalakkan kerana sebarang usaha yang boleh menambahkan lagi menambahkan lagi kualiti puasa ataupun kualiti khusyuk seorang wanita tu untuk melakukan ibadah, bagi saya dia tidak ada masalah. Okey, jadi dalam kita melihat hukum-hukum fiqh ni, dalam kita melihat hukum-hukum fiqh ni, kita lihat syariah ni meraihkan keupayaan manusia. Keupayaan manusia ni maksudnya kebolehan ataupun ialah keupayaan, kemampuan manusia ataupun mukallaf. Saya guna perkataan mukallaf kerana bukan semua manusia yang perlu melakukan tanggungjawab syarak, kan. Dia ada syarat-syarat kelayakan dia, ataupun kita kata syarat taklif, dalam bahasa fiqhnya namanya taklif, dan orang yang ada kelayakan tersebut dia dinamakan sebagai mukallaf. Jadi mukallaf ni syarat-syarat utama dia adalah Islam, dia baligh, kan, dia berakal. Itu syarat-syarat yang basic terhadap taklif seseorang. Hatta seorang yang mencukupi syarat tersebut pun, mukallaf tersebut, mereka ada waktu-waktunya mereka dikecualikan daripada syarat tersebut, daripada hukum tersebut. Jadi syariah meraihkan keupayaan manusia. Jadi bagaimana bebanan syarat tu diukur, kan? Kalau dalam gambar tu, kalau bebanan biasa, kan, benda fizikal yang kita bawa, kita pegang, ataupun bebanan kerja, kita boleh ukur. Kalau bebanan kerja mungkin kita ukur dari segi KPI, kita ukur dari segi jam, kan. Ataupun kalau benda yang fizikal ni kita boleh nampak berapa kilo, kan, kita boleh angkat ataupun tidak, besar mana. Tapi dalam hukum-hukum syarak ni benda yang abstrak, kita tak nampak. Macam mana kita nak nampak? Dengan kita menguasai fiqh, dengan kita mempelajari fiqh,
dengan kita memperbaharui kefahaman kita terhadap hukum-hukum tersebut. Jadi kalau kita tengok dalam fiqh ni ataupun dalam fiqh ya, dalam hukum-hukum yang ibadah khususnya, kita ada konsep yang dinamakan sebagai rukhsah. Okey. Jadi konsep rukhsah ni, okey, dia lagging juga antara Facebook live ni dengan yang saya paparkan di sini. Okey, konsep rukhsah ni adalah keringanan yang disebabkan oleh jika seorang tu ada keuzuran. Kalau kita tengok keuzuran yang diterima pakai oleh syarak ni adalah antaranya musafir kan, antaranya adalah sakit, antaranya adalah apa, umur yang terlalu tua. Itu antara sebab-sebab yang dianggap sebagai rukhsah ataupun kita kata permit lah, ataupun lesen yang diberikan oleh syarak untuk kita dikecualikan dari kewajipan, ataupun kita disuruh juga tapi diberikan pilihan untuk buat dalam bentuk yang lain. Contohnya kalau puasa ni, kalau orang yang sakit diberikan keringanan untuk puasa pada bulan yang lain, ataupun kalau tak ada harapan untuk sembuh, dia gantikan dengan fidyah. Jadi konsep rukhsah ni perlu kita fahami, kita perlu mempunyai persepsi yang jelas terhadap rukhsah. Rukhsah ni bukanlah hukum yang downgrade, bukanlah hukum yang second class. Jadi kita beramal dengan azimah ataupun rukhsah, kita tetap berada di dalam ruang lingkup untuk mencapai takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi hukum puasa sebagaimana kita faham adalah wajib kata seorang mukallaf yang muqim, yang maksudnya dia bukan musafir, yang sihat, yang mampu. Jadi hukum yang wajib itu ada pengecualian dia pada orang-orang ataupun golongan-golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis dan juga apa yang diperincikan oleh para ulama. Jadi dalam kita nak memahami fiqh, kita perlu faham bagaimana sesuatu hukum tu diistimbatkan, bagaimana sesuatu hukum tu dikeluarkan. Macam mana hukum ni boleh terhasil, proses dia ada. Macam kita tengok benda-benda yang produk kat dalam depan mata kita kan, macam mana boleh jadi satu bentuk handphone ni kan. Dia ada macam mana proses production dia kan, macam mana boleh jadi sebuah kereta ni, dia ada dia punya proses dia untuk pembentukan. Macam masak lah contohnya kan, macam mana boleh ada lauk kat dalam pinggan, dia ada proses daripada awal. Begitu juga hukum fiqh ni dia ada proses dia, malah proses dia sangatlah rigid, proses dia sangatlah terperinci. Kenapa? Kerana para ulama rahimahumullah yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal, para ulama merupakan, kan ulama ni digelarkan warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan mereka berperanan untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Maksudnya dalam mereka mengeluarkan hukum-hukum fiqh dan mereka membina hukum-hukum fiqh tu, antara prosesnya adalah mereka melihat kepada dalil, melihat kepada sumber. Maksudnya dalam kita nak menyikapi fiqh puasa ni, hukum puasa ni, kita perlu melihat apa dalil dia, apa sumber dia. Dan kemudian untuk memahami sumber tersebut, ada metodologi dia. Ada apa kita kata, ada guidelines dia untuk kita nak faham, yang dinamakan ilmu usul fiqh. Ilmu tentang cara untuk memahami dalil. Kemudian kita ada juga qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni adalah kaedah fiqh, yang mana kaedah fiqh ni berperanan sebagai quality control kepada hukum-hukum yang dibina itu, supaya dia tidak bersifat janggal ataupun dia tak bersifat hukum yang pelik. Dia berada di bawah tema-tema yang ada dalam hukum-hukum syarak sebelum ni. Dan juga ada satu lagi, iaitu maqasid syariah. Maksudnya tujuan persyariatan hukum tu perlu diperhatikan ketika dalam pembinaan hukum. Dan perkara ini ditegaskan oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau Fiqh At-Taisir. Dalam buku beliau mengatakan, dalam memahami, untuk memahami lebih kurang macam inilah, untuk memahami hukum fiqh, dia kata kita fiqh puasa, kita perlu melihat kepada tujuan puasa tersebut diturunkan kepada kita. Bukan sahaja tenggelam, saya gunalah istilah tenggelam, ataupun larut dalam pertelingkahan yang boleh menjauhkan kita daripada tujuan puasa. Contoh, saya buat contoh. Tujuan puasa itu adalah untuk menjana takwa, meraih takwa kepada Allah SWT.
Tetapi yang diperselisihkan tu benda-benda yang pertama tak ada dalil lah. Contohnya titik ubat dekat hidung, titik ubat dekat telinga, rongga tu apa kan. Jadi dalil-dalil yang terhad tersebut, kalau kita tidak faham dia betul-betul dalam konteks tujuan puasa itu disyariatkan, kita akan memperoleh ataupun kita akan mengambil hukum-hukum yang menjauhkan mukallaf tu sendiri daripada hukum ataupun daripada tujuan puasa tersebut difardukan kepada kita. Jadi dalam buku yang Tuan Fatimah sebut tadi tu, saya huraikan secara panjang lebar tentang apa sebenarnya al-jauf ataupun rongga yang menjadi persoalan besar dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kan? Okey. Jadi kembali kepada tajuk fiqh puasa ni, orang-orang yang diberikan rukhsah untuk menggantikan puasa pada waktu lain ataupun tak perlu ganti bayar fidyah sahaja, yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran adalah musafir, kemudian pesakit, kemudian dalam hadis tentang wanita hamil ataupun menyusukan anak. Jadi kalau kita tengok puasa pesakit ni dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa man kana faman kana minkum maridan, siapa yang antara kamu sakit, au ala safarin, ataupun berada dalam keadaan musafir, fa'iddatu min ayamin ukhur, maka digantikan puasa itu pada hari lain. Jelas kat sini. Okay? Jelas kat sini bahawa orang yang musafir ataupun sakit. Jadi timbul persoalan, sakit tu sakit macam mana yang boleh membuatkan seorang tu ada rukhsah untuk berbuka puasa. Dibincangkan secara panjang lebar dalam kitab silam. Dalam hari ini pun kita masih bincangkan. Kalau dalam kitab silam tu ada yang katakan kalau sakit jari pun sakit juga. Boleh buka puasa ke? Kan? Kalau dalam konteks hari ini yang berjumpa dengan doktor perubatan, saya gastrik. Jadi doktor pun macam tertanya-tanya, macam mana ni? Nak cakap boleh buka ke? Tak boleh buka kan? Besar ni kan? Apa yang disampaikan oleh seorang doktor tu akan memberikan panduan yang besar kepada pesakit. Dan pesakit tu juga macam-macam tujuan dia. Ada yang saja nak paskan dia punya tanggungjawab tu kepada doktor. Ini doktor ni cakap kan? Jadi macam-macam perkara yang timbul pada hari ini. Jadi buku tu adalah panduan bagi saya kalau kalian semua ingin mendapatkan maklumat ataupun perbincangan panjang dalam kitab silam tersebut, boleh membaca di situ. Jadi sakit yang dimaksudkan yang boleh mendapat rukhsah tu, kita boleh berikan panduan sebeginilah. Kalau sakit yang serius dan pesakit tu tak mampu menanggung kesakitan ketika puasa, maka rukhsah tu adalah wajib. Maksudnya dia wajib untuk buka puasa dan menggantikan pada hari yang lain. Kenapa? Kerana menjaga nyawa itu adalah juga tujuan syariah itu diturunkan. Kalau puasa menyebabkan dia mudarat, kan, dia makin jadi sakit, nampak terseksa dengan puasa. Allah Ta'ala tak suruh begitu. Jadi pada waktu itu dia perlu buka puasa dan menggantikan pada waktu yang lain. Kalau dengan puasa, sakit dia bertambah. Sunat untuk dia ambil rukhsah. Maksudnya sunat untuk dia buka puasa dan menggantikan pada hari yang lain. Contohnya kalau doktor kata dia perlu ambil ubat ni memang 3 kali sehari. Memang tak boleh adjust. Jadi kalau macam tu dia sunat untuk mengambil rukhsah buka puasa. Kalau proses kesembuhan tu terganggu dengan puasa, jadi dia sunat juga untuk mengambil rukhsah tersebut. Kalau sakit tu mungkin berulang kalau dia puasa, jadi harus. Maksudnya kalau 50-50 sakit tu akan berulang, dia harus kan. Malah kalau dia rasa okey untuk puasa, maka eloklah mengambil yang azimah, yang rukhsah tersebut. Adapun sakit-sakit yang biasa, tak mengganggu kehidupan seharian dia pun ataupun tidak mengganggu proses penyembuhan, jadi tidak ada masalah. Malah dia perlu mengambil peluang untuk beribadah kepada Allah SWT. Moga-moga dengan keberkatan puasa tersebut akan menyebabkan kesembuhan kepada dia. Jadi sakit ni yang nak menentukannya siapa? Kan? Adakah doktor? Adakah seorang mukallaf tu sendiri? Bagi saya dua-dua aspek tu penting. Yang nak menentukan kemampuan diri tu dia, kan. Cuma kalau dalam keadaan yang dia tak pasti tentang status kesakitan dia tu, perlu merujuk pada doktor. Jadi sebelum masuk Ramadan sebenarnya perlu pergi konsult dah doktor, kan. Macam mana kalau saya puasa, adakah status pada penyakit saya ni akan lagi teruk atau sebagainya. Ataupun doktor boleh berikan panduan macam mana pengambilan ubat ketika Ramadan. Boleh memberikan macam mana. Sebenarnya bila doktor cakap sakit tu dia akan lebih
confident kan, dia akan lebih rasa terarah kan. Tanya ustaz boleh juga, tanya ustaz, ustazah boleh juga, tetapi mesti ada pandangan dari pakar perubatan kerana mereka lebih mahir, lebih pakar dalam bidang tersebut. Jadi sinergi antara fiqh dan perubatan dalam hukum puasa ni memang penting. Jadi kita perlu melihat dalam dua-dua aspek kerana kalau fiqh itu untuk menjaga agama, perubatan itu untuk menjaga nyawa. Jadi kedua-dua tu berada di bawah ruang lingkup maqasid syariah yang lebih besar. Okey, golongan seterusnya yang mendapat rukhsah untuk berbuka puasa dan menggantikan pada hari lain, dan juga ada peluang untuk tidak menggantikan pada hari lain adalah puasa wanita hamil, untuk golongan wanita hamil ataupun wanita yang menyusukan anak. Dalam hadis Anas bin Malik ni yang berbunyi, Inna Allah Azza wa Jalla wada'a 'anil musafir syatra salah. Allah Ta'ala meringankan daripada orang musafir itu separuh solat, sebab tu dia boleh jamak kan, dia boleh pendekkan. Wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawma as-siyam. Okey, daripada orang musafir ataupun orang yang hamil ataupun orang yang menyusukan anak, puasa. Jadi puasa tu diangkatkan ataupun diringankan kepada golongan ini. Apa yang maksud diringankan tu? Diringankan tu untuk tidak berpuasa, berbuka puasa dan menggantikan pada hari-hari yang lain. Jadi seorang ibu yang hamil, walaupun dia tak ada apa, dia tak ada mabuk kan, dia tak ada pun apa tu, maksudnya dengan hanya dia hamil, dia boleh kalau dibimbangkan diri dia sendiri, dia boleh buka puasa dan menggantikan pada hari yang lain. Tapi kalau seorang ibu tu ataupun seorang ibu yang menyusukan anak tu, dia bimbangkan janin dia yang disusukan, maka dia boleh berbuka dan membayar fidyah sahaja. Pendapat ini jugalah yang saya lihat sesuai untuk dipraktikkan kepada wanita ataupun ibu yang hamil dan menyusukan tu secara berterusan. Maksudnya dia mengandung, salin menyusu. Lepas tu mengandung lagi, salin menyusu. Jadi sepanjang hidup dia, mungkin dalam tempoh 10 tahun tu, dia memang sentiasa hamil ataupun menyusukan anak. Jadi dia boleh mengambil pandangan yang kedua ini. Dan perkara ini disebut diambil juga oleh para fuqaha yang kontemporari. Kenapa? Kerana dia dilihat lebih rahmah ataupun lebih memudahkan untuk wanita yang hamil tersebut. Pun begitu, tidak dinafikan kalau wanita yang hamil, walaupun dia ada permission untuk berbuka puasa, kalau dia rasa dikuatkan, kalau dia rasa tidak ada sebarang kemudaratan, maka mengambil rukhsah, mengambil azimah dengan meneruskan puasa itu adalah yang terbaik. Jadi kalau tak tahu macam mana risiko dia, berjumpalah dengan doktor-doktor yang berkaitan. Jadi konsep keringanan dalam puasa ni bukan sahaja baru saja ditemui ataupun bukannya ijtihad sahaja, malah dia berakar umbi daripada hadis dan juga daripada ayat-ayat Al-Quran tentang keringanan, semua termasuk di situ. Jadi Islam tidak menganjurkan perbuatan yang menyusahkan ataupun memberatkan diri sendiri. Dalam satu hadis ketika itu Rasulullah melihat seorang lelaki ini dipapah oleh dua orang anak dia. Jadi bila ditanya kenapa buat macam tu kan, dipapah untuk tawaf. Jadi bila ditanya, dikatakan lelaki tersebut bernazar. Jadi kedua anak dia ni usaha juga untuk menunaikan hajat ataupun nazar bapa dia. Kemudian apa Rasulullah bersabda? Rasulullah kata bermaksudnya Allah SWT tidak memerlukan penyiksaan terhadap diri sendiri oleh lelaki ini. Maksudnya dalam nak menunaikan kewajipan syarak tersebut, tidaklah sehingga kita ni menyusahkan ataupun memudaratkan. Memudaratkan tu maksudnya kesusahan yang melampaui batas. Kan? Kesusahan yang biasa tu tak ada masalah. Itu memang perlu ada. Barulah ada reward kan. Contohnya nak pergi solat tarawih. Kita nak kena cepat, nak kena pergi masjid, kena bersesat, nak cari parking pula jauh. Itu ada kesusahan dia. Tapi kesusahan tersebut tidaklah sampai menyebabkan kita duduk saja di rumah. Kan? Jadi begitu. Maknanya konsep keringanan ni perlu kita fahami benar-benar dalam kita nak memahami puasa tersebut. Fik puasa tu maksudnya kita memahami puasa. Memahami puasa tersebut pada aspek yang menyeluruh. Bukan sahaja pada sudut teknikal dia, tetapi pada sudut maqasid dia, tujuan dia. Pada sudut matlamat dia kan. Pada sudut tata cara pelaksanaan dia. Yang mana batal, yang mana tak batal. Kan? Jadi memahami puasa tu perlu kita fahami dengan sebaiknya.
Kemudian dalam satu hadis juga tentang pengambilan rukhsah dan azimah mengikut keperluan semasa ni, ketika puasa Rasulullah SAW keluar pada itu, ketika itu adalah tahun pembukaan Mekah, berlaku pada bulan Ramadan. Jadi para sahabat ni berpuasa dengan Rasulullah sampailah ke satu tempat nama dia Qura Al-Ghanim, Al-Ghamim. Kemudian ada waktu tu para sahabat ni ada yang dah terlalu letih, terlalu lemah. Yelah, mereka berjalan bukannya naik kereta aircon je kita. Mereka berjalan kaki dengan naik unta kan, naik kenderaan. Kemudian disampaikan perkara tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ambil air dan Rasulullah pun minum. Sebab ketika itu para sahabat tengok, tanya, Rasulullah buka ke tak kan? Jadi Rasulullah bukan sahaja bercakap, tapi Rasulullah ambil air dan Rasulullah minum. Jadi ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada yang buka, ada yang masih meneruskan puasa. Jadi Rasulullah kata, siapa yang meneruskan puasa itu adalah orang yang ingkar. Rasulullah ulang 2 kali. Ulaikal usah, ulaikal usah. Maknanya, kalau dalam keadaan yang memerlukan, kalau kita mengambil rukhsah, kita berbuka puasa, maka itu juga dianggap sebagai satu ketaatan yang boleh menyampaikan kita kepada takwa Allah SWT. Jadi begitulah indahnya puasa tersebut. Kalau kita fahami sebenarnya, dia sangat-sangatlah sinergi dengan kemampuan manusia, dengan kehidupan rutin manusia, yang mana usahanya adalah untuk mencapai takwa kepada Allah SWT. Ada juga persoalan tentang fidyah. Ini antara soalan yang ditanya oleh pihak penganjur kepada peserta sebelum ni kan. Jadi fidyah ni apa? Fidyah ni adalah bayaran ataupun denda lah kita kata, yang dikenakan ke atas seorang yang balik yang mana tidak boleh melakukan ataupun menunaikan ibadah puasa. Jadi siapa yang perlu bayar fidyah ni? Pesakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kan, dia ada sakit kronik memang tak akan sembuhnya, doktor kata memang sakit ni akan berterusan sebegini, maka ketika bulan puasa dia tak perlu puasa, dia gantikan dengan bayar fidyah. Ataupun orang yang terlalu tua yang dah tak mampu untuk berpuasa, maka boleh buka puasa. Perempuan yang mengandung ataupun sedang menyusukan anak yang khawatir keselamatan bayi yang dikandung tu, jadi dia perlu qada dan juga bayar fidyah. Okey, perempuan yang mengandung atau sedang menyusukan anak dan risau namun khawatir itu akan keselamatan diri dia ketika berpuasa, dia qada sahaja fidyah tu jika lambat. Jika lambat maksudnya dia selang setahun dia lambat, jadi dia perlu bayar fidyah. Lepas tu orang yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia juga, kalau kita ada arwah ibu bapa ataupun siapa-siapa kita kenal lah, makcik dan sebagainya, kita tahu dia ada tinggal puasa, kita bayarkan fidyah untuk dia, maka dikira sebagai sedekah dan dia pun lepas daripada tanggungjawab syarak tersebut. Tak perlu menggantikan puasa untuk orang yang meninggal, kita hanya perlu membayar fidyah sahaja. Kadar fidyah tu adalah RM4 satu hari. Saya tengok pada Zakat Selangor, page Zakat Selangor. Jadi siapa-siapa yang nak melihat dengan lebih detail lagi, boleh pergi ke website tu yang saya letak kat situ, zakat.com.my tu. Kat situ even dah ada calculator pun untuk kita nak kira berapa hari untuk kita gantikan puasa. Jadi dengan membayar fidyah ni adalah satu alternatif kepada golongan-golongan yang telah disebutkan tadi untuk melangsaikan tanggungjawab puasa tersebut. Jadi semuanya bertujuan adalah untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, 10.45. Okey, dalam kita nak memahami puasa ni, puasa ni harus kita faham, puasa ni dia adalah cabaran ataupun kita kata dia ada 2 perkara utama yang diuji ketika puasa. 2 nafsu yang menjadi benda yang penting bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah nafsu perut, yang kedua adalah nafsu syahwat. Jadi puasa ni Allah SWT mengambil 2 konten ataupun 2 ruang ujian kepada kita, iaitu menahan nafsu makan dan minum, iaitu nafsu perut lah kita kata dalam bahasa yang mudah, dan satu lagi adalah nafsu syahwat. Jadi dalam kita nak memahami perkara-perkara yang semasa sekarang selalu ditanya, yang ni batal puasa ke tidak, perbuatan ni batal puasa ke tidak kan. Jadi terutamanya yang melibatkan rawatan-rawatan perubatan, kerana rawatan perubatan ni dia perlu dibuat secara berterusan sebelum Ramadan, ketika Ramadan ataupun selepas Ramadan. Benda-benda lain yang kita boleh kawal, mungkin kita boleh hentikan ketika Ramadan, ketika berpuasa kan. Contohnya macam orang yang merokok kan, ataupun orang yang vape contohnya.
dia boleh memberhentikan perkara tersebut. Tetapi kalau rawatan perubatan, sebab dia melibatkan kepada penjagaan terhadap nyawa, jadi persoalan-persoalan tu akan sentiasa ada, sentiasa relevan, sentiasa akan timbul dalam masyarakat kita. Jadi sebahagian daripada fik puasa tu, sebahagian daripada memahami puasa tu adalah memahami apa yang membatalkan puasa dan apa yang tidak membatalkan puasa. Kerana puasa ni adalah ibadah yang unik. Kerana puasa ni adalah ibadah yang tak payah buat apa-apa, kan? Hanya menahan sahaja, kan? Jadi dalam nak menahan tu pun banyak isu-isu yang timbul, yang mana kalau kita lihat dalam perbincangan fuqaha silam, mereka sangat-sangat berjaga-jaga untuk memastikan keabsahan ataupun kesahan puasa tersebut supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita nak menilai sesuatu perkara itu membatalkan puasa ataupun tidak, sesuatu tindakan itu membatalkan puasa itu ataupun tidak, ataupun sesuatu rawatan itu membatalkan puasa ataupun tidak, kita perlu melihat kepada prinsip-prinsip syarak tadi yang ada saya sebut secara tidak langsung tadi. Yang pertama, kita memahami maqasid puasa itu dalam kerangka maqasid syariah. Maknanya dalam untuk mencapai penjagaan nyawa, kita juga perlu menjaga agama kita. Jadi dalam kita nak menimbang tara antara keduanya, kita lihat syariah pun telah mendatangkan panduan-panduan. Contohnya kalau dalam keadaan bila rukhsah tu perlu diambil, wajib diambil malah, kan, bukan sahaja sebagai sekadar pilihan. Jadi kefahaman itu penting supaya kita tidak salah dalam membuat ketaatan, kan. Ada setengah orang berpandangan dengan memudaratkan diri itu lebih takwa. Tidak, Allah Ta'ala tidak menghendaki begitu, kan. Hadis yang kita sebut tadi, ketika Rasulullah melihat seorang lelaki yang dipapah oleh anak dia tu, kan, tidak sampai begitu kemudaratan yang perlu dibuat dalam kita mentaati Allah SWT. Kemudian keseimbangan antara rukhsah dan juga pencapaian maqasid puasa. Jadi perlu kita seimbangkan dalam kita nak menilai status diri kita sendiri, sama ada kita mampu ataupun tidak puasa. Antara kita nak ambil rukhsah ataupun azimah, kan. Azimah ni adalah hukum asal, rukhsah ni adalah hukum alternatif ketika keuzuran. Kemudian rujukan kepada dalil-dalil yang sahih, dalam kita nak meneliti, dalam kita nak memberikan, dalam kita nak memilih pandangan tu, kita perlu melihat dalam bentuk dalil-dalil. Maksudnya kita perlu rujuk, kita perlu tahu dari hukum syarak ni bagaimana sebenarnya, kan. Namun begitu, dalam hal-hal yang membatalkan puasa ni, dalilnya sangat terhad. Dalil yang terhad tu bukan bermakna syariah tu tak sempurna, kan. Dalil wahyu turun tak habis ke? Tidak, kan. Tapi dalil-dalil yang terhad tu sebenarnya memberikan ruang yang lebih luas kepada mujtahid untuk berijtihad, kepada ulama untuk berbincang, kepada kita umat Islam ni untuk menilai dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelum daripada ini. Sebab tu saya kata kita perlu faham sebenarnya apa prinsip puasa, apa maqasid puasa, apa maqasid rukhsah, supaya yang kita nilai selepas daripada ini akan lebih seiring ataupun selaras dengan apa yang dikehendaki oleh syarak itu sendiri. Okey, bila kita melihat perkara-perkara yang batalkan puasa ni apa sebenarnya, kan, supaya kita dapat menilai apa-apa yang dikaitkan dengan rawatan, yang dikaitkan dengan perbuatan, adakah dia membatalkan puasa ataupun tidak. Jadi apa yang dikemukakan oleh fuqaha silam dan juga sekarang ini pun, perkara yang membatalkan puasa itu ada 3 perkara. Yang utama iaitu makan dan minum, jima, dan juga memasukkan sesuatu ke dalam al-jawf. Makan dan minum ni jelas dia adalah kontra ataupun dia adalah lawan kepada puasa tersebut. Maknanya dengan makan dan minum sahaja dia boleh membatalkan puasa. Maksudnya seorang tu dianggap tidak melakukan puasa lah kalau puasanya batal. Jadi dibincangkan makan dan minum ni macam mana? Apa sebenarnya konsep makan dan minum tu? Boleh ke makan dengan minum melalui suntikan, kan? Boleh ke makan dan minum melalui tiup? Ataupun boleh ke makan dan minum melalui tablet ke contohnya, kan?
letakkan di bawah lidah contohnya kan? Boleh ke? Jadi itulah yang menjadi persoalan perbincangan yang telah memberikan impak ataupun yang telah memberikan implikasinya adalah perbezaan-perbezaan pandangan yang berbeza. Jadi kenapa berbeza? Kerana dalil terhad. Kenapa berbeza? Kerana para fuqaha menggunakan pendekatan yang berbeza. Kerana para fuqaha juga mereka mempunyai latar belakang pengetahuan, latar belakang pengalaman, pengetahuan terhadap dalil yang berbeza. Dan yang membezakan juga adalah kemajuan ataupun pencapaian teknologi. Kalau kita tengok fuqaha silam dahulu, mereka tak ada scan untuk nak tengok anatomi manusia, badan manusia kan. Yang proses makan dan minum ni sebenarnya melibatkan anggota apa kan. Pada masa dahulu memang belum ada teknologi tersebut. Tapi kita pada hari ini Alhamdulillah kita boleh lihat dalam tubuh badan manusia ni dan kita juga menilai apa yang berkaitan dengan makan dan minum. Yang kedua adalah jima. Kan jima ni adalah menahan nafsu syahwat yang mana dia merupakan cabaran untuk manusia juga kerana syahwat ni memang satu benda yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi ketika berpuasa manusia ni orang muslim mukallaf ni dia perlu menahan daripada melakukan jima ataupun yang berkaitan dengan syahwat itu pada siang hari, pada malam hari tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, perkara yang batalkan puasa juga adalah memasukkan sesuatu ke dalam al-jauf. Jadi kategori yang ketiga ni ataupun perkara yang ketiga yang batalkan puasa ini juga adalah tempat perbincangan, tempat perbahasan para fuqaha silam dan juga contemporary. Kenapa? Kerana persoalan al-jauf tersebut dia adalah satu benda yang terbuka. Satu benda yang menjadi ruang perbincangan yang terbuka tadi tu maksudnya bukan ruang terbuka tu dia satu perbincangan yang boleh kita lihat dalam aspek fiqh, aspek tafsir ataupun tafsir aspek hadis, syarahan hadis dan juga aspek perubatan juga. Jadi tiga perkara ini perlu kita faham yang menjadi dasar kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam al-jauf ni perlu kita fahami sebenarnya apa konsep al-jauf. Al-jauf ni dalam bahasa Melayu adalah rongga ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai cavity ataupun dalam bahasa yang mudah ni kita kata ruang-ruang dalam badan kita lah. Ruang-ruang dalam badan kita sama ada ruang yang bertutup ataupun ruang yang terbuka. Ruang yang terbuka ni macam rongga mulut kita, kan rongga telinga, rongga hidung, itu rongga lah kan. Dubur pun ada rongga dia, itu yang kita nampak yang jelas lah. Mata pun ada rongga dia, tetapi adakah semua rongga tersebut dianggap sebagai al-jauf kan, yang dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan puasa itu batal? Tidak. Jadi bila kita teliti dalam kitab Fuqaha Silam, kita bawa juga pandangan fiqh perubatan pada hari ini, kita bawa kemajuan-kemajuan ataupun penemuan dalam bidang perubatan, kita dapat buat rumusan bahawa al-jauf tu dia hanya terhad kepada anggota sistem penghadaman saja. Sebab yang menjadi test, yang menjadi ujian terhadap puasa tersebut adalah makan dan minum. Kan? Jadi al-jauf tu adalah yang tabi', maksudnya yang mengikuti sistem penghadaman tersebut. Jadi kita kecilkan skop al-jauf tu kepada kerongkong, perut, usus kecil dan juga usus besar. Okey, mulut memang termasuk dalam sistem penghadaman kalau kita belajar sains dulu-dulu kan. Tetapi mulut ni dikecualikan. Sebab apa? Rasulullah kata kalau kita berkumur boleh, kan kita gosok gigi boleh ketika berpuasa. Jadi mulut tu dikeluarkan daripada al-jauf tadi. Jadi kerongkong, perut, usus kecil dan usus besar. Jadi ini adalah formula yang senang untuk kita nak faham tentang konsep batal puasa ataupun tidak jika melibatkan sesuatu yang berkaitan dengan memasukkan sesuatu ke dalam al-jauf, sama ada melibatkan rawatan perubatan ataupun bukan rawatan perubatan. Kalau kita nak cuci contohnya, nak cuci hidung kan, itu pun termasuk dalam perbuatan yang melibatkan al-jauf. Oh, rupa-rupanya hidung tu bukan al-jauf. Jadi tak ada masalah kan. Okey, jadi sekali lagi saya ulang, al-jauf tu adalah kerongkong, perut, usus kecil dan usus besar. Jadi siapa nak tahu perbincangan lebih lanjut tentang al-jauf ni, boleh dapatkan buku yang Ustazah Fatma sebut tadi, kerana dalam tu dibincangkan secara panjang lebar. Kat sini kita waktu terhad, saya hanya datang ke rumusan yang mana kita boleh terus guna dan kita boleh kemaskan kefahaman kita sebelum ini insya-Allah. Jadi ini ada rajah tentang sistem penghadaman manusia yang melibatkan al-jauf tu adalah kerongkong. Kerongkong tu adalah esophagus kan. Kalau trakea tu adalah saluran pernafasan, kerongkong yang menjadi saluran makanan. Kemudian usus kecil
usus besar dan juga perut. Okey, jadi bila kita spesifik kepada kaedah-kaedah rawatan ataupun prosedur perubatan yang dibuat di hospital ataupun di klinik, yang membatalkan puasa tu ada 3 kategori ataupun 3 sifat sahaja. Yang pertama adalah mempunyai perbuatan atau perawatan yang mempunyai makna dan bentuk perbuatan makan. Maksudnya cara dia buat ataupun makna perbuatan itu adalah makan dan minum. Contohnya dia makan ubat melalui mulut. Dia telan pil dengan air ataupun tanpa air sampai ke dalam perut melalui kelongkong. Itu memang perbuatan makan, maka batal puasa. Yang kedua, mengandungi bentuk perbuatan makan. Bentuk perbuatan makan ni maksudnya dia masukkan sesuatu. Makan ni apa? Makan ni kita masukkan satu ke dalam mulut, kemudian lalu kerongkong sampai ke perut kan. Jadi mengandungi perbuatan makan ni adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut tapi dia bukan makanan, dia masuk objek, dia masuk tiup ke kan contohnya sudah sampai ke dalam perut. Jadi masuk tiup makanan itu membatalkan puasa. Yang ketiga mengandungi makna makan. Makna makan ni maksudnya dia ada meaning. Makan ni maknanya apa? Maknanya memasukkan sesuatu nutrien ke dalam badan. Sama ada melalui mulut ataupun bukan melalui mulut tapi sampai kepada sistem penghadaman kita. Jadi mengandungi makna makan ni maksudnya makan bukan dalam keadaan biasalah. Contohnya masukkan makanan melalui tiup, kan, masukkan vitamin melalui suntikan ataupun masukkan darah melalui IV. Jadi itu dianggap membatalkan puasa. Kan? Jadi nampak macam lagi jelas, lagi jelas. Jadi kalau kita nak huraikan sedikit, saya ada lagi 10 minit untuk menghuraikan sedikit demi sedikit tentang beberapa contoh kaedah rawatan perubatan. Pengambilan ubat secara oral memang membatalkan puasa. Pemberian ubat secara suntikan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntik vitamin, batal puasa. Kalau IV drip, masuk air, batal puasa. Ataupun masuk darah, batal puasa. Sebab darah ni dalam bahasa marhain ni dia adalah cair yang membawa nutrien dalam badan kita. Kemudian rawatan pemindahan darah. Maksudnya kalau kita rawatan pemindahan darah maksudnya kita terima darah, itu batal puasa. Derma darah tidak batalkan puasa. Kan? Tapi jaranglah orang nak derma darah ketika Ramadan. Kecuali dalam keadaan terdesak, memang perlu darah jenis tu dan perlu dibuat ketika Ramadan, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lepas derma darah tu dia lemah, pengsan, kan, dia perlu mendapatkan makanan, maka dia perlulah berbuka puasa untuk menjaga nyawanya. Kemudian pengambilan ubat secara sublingual, biasanya ubat untuk sakit jantung, dia anggap tidak membatalkan puasa kerana dia tidak melibatkan sistem penghadaman. Ubat tu dia cepat masuk ke dalam badan. Kalau ubat sublingual tu dia bukan ubat. Rupanya ada, contohnya collagen yang diletakkan di bawah lidah. Collagen tu dianggap sebagai bukan ubat, dianggap sebagai vitamin, maka dia membatalkan puasa. Memasukkan ubat melalui rektum juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Kerana rektum bukanlah sebahagian daripada al-jawf. Pengambilan ubat melalui sedutan, inhaler, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Sebab inhaler tu disedut masuk ke dalam paru-paru, bukan ke dalam sistem penghadaman. Sapuan ubat pada kulit tidak ada masalah. Kenapa saya letak di sini? Kerana kalau kita teliti ini sebahagian daripada kajian saya di peringkat ijazah kedoktoran dulu. Jadi saya lihat semua apa yang dibincangkan oleh fuqaha Silam dan juga contemporary yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada antara mereka yang mengatakan menyapu ubat atas kulit. Jadi fuqaha Silam punyalah berhati-hati untuk menjaga puasa itu supaya sah. Kan, mereka menganggap kalau menyapu ubat tu membatalkan puasa. Kenapa? Sebab bila kita sapu ubat, kita rasa ubat tu menyerap ke dalam tubuh kita, kita rasa segar. Contoh kalau kita letak minyak panas kan, kita rasa kesan dia. Tetapi pada hakikatnya sapuan ubat pada kulit tidaklah membatalkan puasa kerana kulit bukanlah sebahagian daripada al-jawf. Memasukkan ubat melalui transdermal, kalau kita letak patch ataupun ubat-ubat yang kita tampal yang boleh masuk, dia tidak membatalkan puasa. Contohnya ubat untuk perancangan kan, perancangan inilah perancangan keluarga kan, contohlah transdermal ataupun ubat tahan sakit, itu dianggap tidak membatalkan puasa. Memasukkan ubat melalui faraj kan, katakanlah dia ada seorang wanita tu dia ada
infection ke kan, ada jangkitan kulat dan sebagainya, dia perlu masukkan ubat di bahagian vagina atau bahagian faraj, tidak membatalkan puasa. Begitu juga kalau masuk alat yang ada gel ataupun tidak, macam ujian pap smear, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Kerana faraj bukanlah sebahagian daripada al-jawf. Kan? Ada orang keliru antara faraj ni dalam konteks dia membatalkan puasa, konsep makan dan minum, dan juga konteks syahwat tadi. Kan? Faraj ni kalau dia berkait, kalau ada apa tu perbuatan-perbuatan di situ yang melibatkan syahwat, of course dia akan membatalkan puasa. Jimat lah. Meletakkan ubat pada mata, dia tidak membatalkan puasa kerana mata bukanlah sebahagian daripada al-jawf. Begitu juga hidung, begitu juga telinga, dia bukan sebahagian daripada al-jawf. Namun kalau hidung tu digunakan untuk memasukkan makanan, maka dia membatalkan puasa. Lepas tu pada salur kencing juga tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Okey, rawatan pembedahan yang melibatkan bahagian-bahagian yang dianggap sebagai al-jawf, itu dianggap membatalkan puasa. Tapi kalau kita tengok pembedahan ni, dia satu prosedur. Kalau pembedahan yang besar, dia ada apa ubat bius, kemudian dia perlu dihydratekan dengan normal saline, semua itu membatalkan puasa lah. Tapi kalau pembedahan setempat yang tidak melibatkan ubat bius keseluruhan, hanya bius tempat saja, kalau tidak melibatkan anggota al-jawf, contohnya nak operate tangan sikit kan, nak buang ada ketumbuhan sebagainya, dia bius tempat saja, dia tidak membatalkan puasa selagi mana tidak melibatkan masuk air dan sebagainya. Lepas tu itu antara ujian-ujian yang membatalkan puasa, contohnya ujian endoskopi. Endoskopi ni kalau bahasa kita yang mudah, memasukkan kamera ke dalam perut. Itu batal puasa lah sebab dia melibatkan al-jawf. Okey. Lepas tu apa lagi yang penting kat sini, rawatan hemodialisis, bagi pandangan saya dia membatalkan puasa kerana selain dimasukkan pertukaran darah tu, selain dimasuk darah, dimasuk juga vitamin. Kemudian dalam keadaan orang yang berpuasa juga, yang lemah, orang yang menjalani hemodialisis ni biasanya mereka adalah orang yang sakit, orang yang lemah kan. Malah kalau dalam setengah keadaan, eloklah dia mengambil rukhsah untuk berbuka puasa dan menggantikan pada hari yang lain. Namun proses hemodialisis tu pada pandangan saya dianggap sebagai membatalkan puasa. Begitu juga peritoneal dialisis yang menggunakan air. Kan, menggunakan air untuk membersihkan darah tersebut, dianggap sebagai membatalkan puasa. Yang lain-lain tu tidak membatalkan puasa, contohnya rawatan stoma. Rawatan stoma ni adalah poket najis. Poket najis ni kalau kita tengok dalam berdasarkan apa formulir saya sebut tadi, dia melibatkan insisi kepada usus kecil ataupun usus besar. Kalau ikut kaedah dia memang membatalkan puasa. Namun pembacaan saya terhadap ulama-ulama yang terkini ni, mereka cenderung untuk mengatakan rawatan stoma ni tidak membatalkan puasa kerana dia tidak memasukkan sesuatu, walaupun insisi itu dibuat pada usus kecil ataupun usus besar, tetapi dia tidak melibatkan masukkan sesuatu ke dalam badan, tapi dia keluar kan, dia keluar najis ke situ. Dan satu lagi, orang yang memakai ataupun menjalani rawatan stoma ni dia agak lama kan. Jadi kalau kita nak mengatakan dengan meletakkan poket najis tu menyebabkan dia batal puasa, seperti tidak ada untuk dia kan. Hakikatnya dia dalam keadaan sihat, dia boleh meneruskan puasa, dia boleh mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah SWT dari ibadah puasa tersebut. Allah alam. Dan kemoterapi ni kalau hanya suntikan dan dia boleh sihat, setengah orang dia walaupun dia menjalani kemoterapi, yang basicnya adalah suntikan, dia tidak membatalkan puasa. Tetapi kalaulah sepanjang rawatan kemoterapi itu diberikan air untuk dehydrate dia, maka batallah puasa dia. Okay, rawatan pergigian tidak membatalkan puasa. Kalau tertelan air liur tidak membatalkan puasa juga. Sebab yang dianggap batalkan puasa itu adalah tindakan yang sengaja. Yang sengaja. Jadi beberapa persoalan yang pernah ditanya atau sering ditanya, pengambilan ubat penahan haid ketika Ramadan. Jadi boleh ke nak ambil ubat tahan haid supaya seorang wanita tu boleh berpuasa 30 hari terus kan? Jadi bagi saya, kita lihat ubat penahan haid ini adalah benda yang perlu dirujuk kepada doktor perubatan. Kalau kita tengok dalam ibadah haji, biasanya ubat penahan haid ni memang dibenarkan, tidak ada masalah kerana nak pergi haji itu melibatkan kos yang tinggi, melibatkan waktu yang terhad. Jadi dalam puasa pula, kalau seorang wanita tu ingin mengambil ubat penahan haid, tidak ada halangan, tetapi sejauh mana ia perlu.
perlu ke nak ambil ubat penahan haid ni kan. Satu, perlu merujuk kepada doktor perubatan. Doktor akan advise sama ada dia akan memberikan mudarat ataupun tidak kepada kesihatan diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sudut keperluan, kalau kita lihat perlu ke kan, sampai tahap tu ke kan kita perlu untuk mengambil ubat penahan haid. Kerana haid ni adalah satu yang tabii yang juga didatangkan oleh Allah SWT ke atas wanita, dan juga menjalani ibadah puasa juga datang dari Allah SWT. Jadi bagi saya tidaklah sampai tahap perlu untuk mengambil ubat penahan haid tersebut, kerana kita menjalani ibadah puasa tu secara tabii, secara semula jadi. Semuanya dari Allah SWT. Kalau kita tidak berpuasa, kita boleh buat lagi package lain yang didatangkan ketika Ramadan. Bertaubatnya, tadaburnya, kan? Kita boleh apa? Infaknya. Kita masak untuk orang buka puasa, kan? Kita bertaubat, kita bertafakur, kita muhasabah. Banyak lagi benda kita buat, melainkan yang Allah Ta'ala tak bagi hanya puasa dan juga solat. Okey, kemudian persoalan seterusnya, pengambilan ubat diabetik yang menghilangkan lapar. Contohnya ubat Ozempic, ni nama-nama je nama dia lah, ubat Saxenda, kan ada beberapa lagi yang ditanya. Jadi pengambilan ubat ni tidak ada masalah kerana dia adalah prescription daripada doktor dan dia adalah sebahagian daripada rawatan. Okey. Tapi kalau orang tu dia tak sakit pun, diabetik kan, dia saja-saja ambil ubat tu supaya dia menjalani puasa dengan keadaan yang tidak lapar langsung. Bagi saya keadaan kedua tadi adalah tidak wajar. Kan? Walaupun lapar tu bukan objektif puasa. Kan? Kata kalau orang tu puasa, dia tak lapar. Puasa dia sah sebab lapar tu bukanlah indikator untuk nak menentukan sah ataupun tidak. Lapar tu dia datang daripada perbuatan kita menahan makan dan minum tersebut. Jadi kalau orang yang sakit diabetik mengambil ubat yang menghilangkan lapar ni, tidak ada masalah. Kemudian nikotin patch ni kalau untuk orang yang apa ketagih rokok, dan doktor bagi dia prescription untuk meletakkan patch, dia tampal dekat badan dia, jadi dia tidak membatalkan puasa kalau dia tu memang sebahagian daripada rawatan. Kemudian rokok dan vape memang membatalkan puasa. Kenapa? Sebab ada juga pertanyaan ni, rokok dan vape ni dia bukannya makanan kan? Dia macam apa, gas ya? Dia macam asap kan? Macam orang nap lah, orang nebulizer ataupun orang inhaler. Jadi bagi saya rokok dan vape ni memang terang-terangan membatalkan puasa kerana dia pergi kepada nafsu yang bukan nafsu syahwat, tetapi nafsu ataupun keinginan orang untuk dia merasa gembira kan? Dia merasa release, dia merasa lega kan? Jadi rokok dan vape itu dia membatalkan puasa. Malah dia memudaratkan tubuh badan kita sekalipun. Okey. Ada juga persoalan tentang kafarah. Ataupun Fatma, kita nak buka kepada soal dulu ke? Tak apa doktor, Okay. teruskan je. Teruskan dulu ya. Sebab Okey. soalan-soalan yang ditanya tu dah masuk juga dalam pembentangan ni. Okey. Ah. Okey, ada juga persoalan tentang kafarah yang disebabkan oleh jimat ketika siang Ramadan. Okey, tadi kita bincang pasal fidyah. Fidyah ni adalah denda yang dikenakan oleh Allah SWT demi melangsaikan tanggungjawab puasa tersebut untuk orang-orang yang telah kita bincang dalam slide yang tadi. Kafarah pula adalah kita boleh kata denda jugalah, denda ataupun uh, perbuatan yang perlu ataupun tindakan yang perlu dibuat oleh suami isteri yang melakukan jimat ketika siang Ramadan. Okey. Jadi ada tiga pilihan ataupun tiga tingkatan pilihan yang diberikan, disebutkan dalam hadis yang panjang. Saya tak betul sebut di sini ya, tuan boleh carilah. Okey, yang pertama membebaskan seorang hamba sahaya. Kemudian kalau tak mampu hendaklah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu juga hendaklah memberi makan kepada 60 orang miskin dengan setiap seorang secupak makanan kebiasaan penduduk negeri itu. Jadi memberi makan kepada 60 orang miskin. Namun sekiranya seorang itu masih tidak berkemampuan, kafarah tersebut menjadi tanggungannya, macam hutang lah, sehingga dia mampu untuk melaksanakan salah satu daripada apa yang disebutkan di sini. Ulama mazhab Syafi'i berpandangan kafarah ni hanya wajib kepada suami sahaja. Oleh itu orang yang pasangan suami isteri yang berjimat ketika Ramadan ni yang diwajibkan membayar kafarah tu hanya suami sahaja.
Namun begitu disyaratkan untuk dikenakan kafarah ni adalah kalau orang yang melakukan jimat tu dia mestilah orang yang sedar kan. Orang yang tahu tentang hukum, maksudnya tak boleh berjimat ketika siang Ramadan. Dan bukan dalam keadaan dipaksa dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini memang betul-betul puasa tu tujuannya adalah untuk kita menahan nafsu perut dan juga nafsu syahwat tadi. Puasa wanita haid dan juga istihadah. Okey, haid dan istihadah ni memang perkara yang sangat-sangat kita kata popular dalam kalangan wanita kerana dia memang satu benda yang ditabiatkan semula jadi pemberian oleh Allah SWT kepada wanita, malah dia merupakan ciri-ciri yang melengkapkan kewanitaan seseorang. Namun kerana haid dan istihadah ni dia melibatkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah. Jadi dia sentiasa menjadi isu-isu yang hangat dan juga yang menjadi isu yang keutamaan bagi seorang wanita kalaulah dia sedang mengalami perkara tersebut. Haid tak apa lagi, tapi kalau dia mengalami istihadah, dia akan memberikan impact yang agak besar juga. Kalau ada lelaki-lelaki yang mendengar di sini, bagi seorang wanita untuk menentukan sama ada dia haid ataupun dia istihadah, itu adalah persoalan yang rumit, persoalan yang begitu delicate ataupun sensitif di situ. Jadi bagi seorang wanita dia perlu menentukan haid dia itu adakah haid ataupun istihadah. Haid ni bila dia ada dua cara macam mana kita nak menentukan haid ni. Yang pertama adalah melalui kiraan, yang kedua adalah melalui amalan ataupun melalui adat. Katakanlah ada dua cara. Katakanlah wanita tu biasanya haid dia 8 hari. Jadi tiap-tiap bulan haid dia ada 8 hari. Lebih daripada 8 hari dia dianggap bukan haid. Maksudnya dianggap sebagai istihadah. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah melihat kepada warna darah tersebut, fizikal darah tersebut. Kalau seorang wanita tu dia boleh mengenal pasti kan haid tu macam mana. Tapi kadang-kadang susah juga untuk kita nak bezakan, kerana bila dia dah bercampur dengan tuan wanita kan, dia punya apa warna mungkin boleh bertukar dan sebagainya. Jadi pengiraan hari tersebut adalah yang paling mudah. Dan pengiraan hari tersebut ada dua kaedah juga. Sama ada dikira diberi satu tempoh shilling. Maksudnya diberi 15 hari itu sebagai tempoh maksimum kepada head. Jadi nak menentukan bilangan head ataupun tidak itu penting supaya dia kerana dia akan menentukan bila kita boleh berpuasa ataupun tidak. Jadi ketika Ramadan ni waktu yang ditunggu-tunggu adalah head habis. Waktu yang tidak diingini tu head datang. Ketika Ramadan ni haid ni menjadi satu isu yang besar jugalah bagi seorang wanita. Jadi namun begitu dengan penuh rasa kefahaman, dengan penuh dengan rasa kesyukuran semuanya dari Allah SWT. Jadi kita menghadapi bulan Ramadan ni dengan kita menjalani juga rutin yang Allah Taala berikan kepada kita. Namun kita perlu rancang dengan sebaiknya bagaimana kita nak mengisi Ramadan tersebut. Jadi wanita yang ingin berpuasa dia mesti menunggu haid kering. Haid tu mesti kering sebelum azan subuh. Namun mandi itu boleh dibuat selepas waktu azan tersebut dengan syarat sebelum matahari terbit lah supaya dia boleh melakukan ataupun menunaikan solat subuh tersebut. Manakala wanita istihadah pula adalah wanita yang seperti wanita suci, dia boleh berpuasa seperti biasa. Kecuali lah kalau bleeding dia terlalu berat kan sampai menyebabkan dia lemah, maka dia boleh buka puasa dan menggantikan sebab dia seperti kategori orang yang sakit lah. Kalau kalau apa wanita yang contohnya dia ada masalah pada rahim dia ataupun pada ovari dia yang menyebab ataupun pada hormon dia yang menyebabkan pendarahan luar biasa yang banyak, jadi dia boleh berbuka puasa dan menggantikan pada hari lain. Kalau istihadah yang biasa-biasa dia boleh berpuasa seperti biasa kan. Dia boleh dia boleh melakukan ibadah yang lain seperti biasa. Cuma dia perlu meraihkan, dia perlu melihat kepada kebersihan lah. Dia tidak boleh kalau nak pergi masjid tu kalau dia yakin tidak mengotorkan masjid, tidak ada masalah. Ini buku saya. Okey, saya sampai di situ penerangan saya, Fatma. Kalau ada soalan, silakan. Jazakallah khairan Dr. Hamidah untuk penjelasan tadi. Alhamdulillah sangat-sangat jelas apa yang doktor terangkan tadi.
Mungkin sebelum ni kita macam tak berapa faham tadi kan tentang batal ataupun tak batal tu kan. Tadi doktor dah terangkan tentang perubatan, ubat-ubat yang digunakan yang macam mana yang membatalkan puasa dan yang tak batalkan puasa kan. Okay, ada juga lah beberapa soalan yang dah ditanya awal tadi. Sempatlah saya snap dulu sebelum komen tu naik ke atas kan. Ada yang ditanya oleh Puan Nur Azian. Dia tanya, salam doktor, bagaimana pesakit kanser yang masih dalam rawatan dan perlu mengambil ubat mengikut masa yang telah ditetapkan? Mhm. Kalau ikutkan rawatan kanser tu, kemoterapi dan sebagainya itu tidak membatalkan puasa kan, cuma apabila Hmm. dia perlu continue ubat yang apa yang perlu dimakan secara konsisten dan sebagainya tu, itu dia tak mampulah untuk berpuasa kan doktor, betul kan? Betul? Uh, okay, Alhamdulillah. Seterusnya, ada yang tanya, tahun lepas ayah saya tak puasa sebab terlalu uzur dan sakit 80-an. Macam mana kes dia, ya bayar fidyah atau puasa sekali? Mm-mm. Bagi saya, anaknya tu perlu bayar fidyah saja. Tidak perlu untuk puasa sekali. Okey, bayar fidyah sahaja kan. Bayar fidyah saja. Okey. Satu lagi soalan oleh Puan Eja, ditanya kebiasaannya haid keluar 1 hari bulan. Tapi bulan ni belum keluar lagi. Sekiranya bulan ni keluar darah pada tarikh 14 hari bulan ataupun 16 hari bulan, adakah itu dikira darah haid? Biasa 1 hari bulan, tapi Ah, kali ini datang 14 hari bulan. macam tu. Kalau sebelum tu dia ada 15 hari yang suci, maka kalau datang 14 hari bulan tu dianggap sebagai haid. Hmm. Katakanlah haid dia yang lama tersebut berakhir pada 31 hari bulan. So dia ada 15 hari bulan kan, 15 hari kan. Jadi yang 14 tu dianggap sebagai haid. Harap jelas Puan Eja. Jemputlah kepada semua peserta untuk bertanya soalan kepada doktor. Ini adalah peluang lah untuk kita terus bertanya dan dapat jawapan direct insya-Allah. Puan Dayana ada bertanya tentang boleh doktor terangkan semula tentang puasa wanita mengandung dan menyusu. Tadi ada doktor sebut, mungkin doktor ringkaskan semula ke insya-Allah. Ringkaskan pasal hamil dan menyusu. Okey, wanita hamil dan menyusu ni dia mendapat pelepasan daripada Allah SWT untuk tidak berpuasa. Kemudian nak menggantikan itu ada beberapa pilihan. Okey, katakanlah dah lepas bulan Ramadan, kalau yang seorang wanita tadi tu dia berbuka puasa disebabkan dia bimbangkan diri dia sendiri, maka dia boleh buka puasa tu dan menggantikan pada hari lain. Okey. Kalau dia bimbangkan janin ataupun anak dia yang disusukan tu, maka dia boleh buka puasa dan bayar fidyah sahaja. Dia tak perlu ganti, perlu qada. Dan pilihan ini jugalah kita bagi, kita cadangkanlah kepada wanita yang mana mengandung dan melahirkan anak itu secara berterusan. Kan tak sempat pun dia nak ganti, dia masih menyusu lagi. Lepas tu nak sampai Ramadan dia mengandung lagi kan contohnya. Jadi dia boleh berbuka puasa dan menggantikan dengan fidyah sahaja. Dan pandangan ini adalah pandangan yang disandarkan kepada ulama silam seperti Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Sirin, Abu Zurah dan Syekh Muhammad Ibn Ashur, Muhammad Tahir bin Ibn Ashur. Alhamdulillah jelas jelas yang doktor terangkan tadi. Seterusnya tentang apa tentang kering haid sebelum subuh tu. Mhm. Boleh doktor terangkan sekali lagi tentang kering haid sebelum subuh. Okey, jadi syarat kita nak boleh puasa ni adalah kita bebas dari haid. Maksudnya bukan wanita yang haid lah. Katakanlah haid dia tu berhenti pukul 8 pagi. Dia masih dianggap sebagai orang yang haid lah pada hari tersebut. Jadi dia tidak boleh berpuasa. Kan? Tapi taklah bermakna dia boleh makan di khalayak ramai dan sebagainya. Tak, dia perlu menghormati Ramadan tersebut. Nah, itu isu lain lah. Jadi kalau haid ni kita nak tengok bila dia suci dan dia boleh puasa, dengan syarat sebelum daripada terbit fajar tu dia mesti suci dah. Barulah dia boleh berpuasa pada hari tersebut. Hmm. Tapi mandi itu kita bagi ruang lah. Sampai lepas dia sahur pun dia boleh mandi lagi.
Dengan syarat waktu subuh tu masih ada supaya dia boleh untuk solat subuh sekali. Betul. Hmm. Okay, jelas Puan Nur Aini. Seterusnya soalan, boleh Doktor share tips untuk kekal fit sepanjang Ramadan bagi ibu yang bekerja dan ibu suri rumah? Ni Fatma banyak banyak tips ni Fatma. Ha. Okey, sedikitlah yang boleh dikongsi dalam apa yang ada dalam fikiran saya dan juga pengalaman dan juga pembacaan. Yang pertama, saya rasa tips yang ada dalam kepala ni. Maksudnya, apa yang kita fikirkan tentang puasa, apa yang kita faham tentang tujuan puasa, kan? Apa yang kita faham tentang matlamat puasa tu sebenarnya. Kenapa kita berpuasa? Apa kelebihan-kelebihan dia? Kerana dengan adanya fit pada ilmu kita, fit pada kefahaman kita, dia akan diterjemahkan kepada sudut fizikal kita. Itu yang pertama, pada sudut kefahaman dan persepsi yang jelas. Kemudian yang kedua adalah dari sudut fizikal lah, maksudnya kita perlu ada perancangan dalam pengisian saya sebelum ni yang apa, dan juga saya menulis artikel juga tentang hadirnya Ramadan ni bukan sekadar ulangan. Maksudnya kita memasuki Ramadan tu dengan perancangan. Perancangan tu maksudnya bukan yang sahaja kita ni nak capai apa Quran 30 juzuk, tadabbur 1 juzuk apa contohnya, itu memang perancangan kita. Tapi pada sudut fizikal kita ni, sebab kita nak berpuasa dengan fizikal kita. Jadi kemampuan fizikal kita perlu kita lipat gandakan. Macam kita contohlah, saya tak masuklah maraton. Kalau orang nak masuk maraton, dia ada latihan dia kan. Kalau itu yang dimaksudkan oleh para sahabat bila mereka bersedia 6 bulan awal tu. Maksudnya pada sudut fizikal pun kan, kita contohnya pada sudut fizikal ni kita mempunyai tabiat pemakanan yang baik kan. Lepas tu bila kita ada sifat pemakanan yang baik, bila masuk Ramadan pun badan kita dah sihat kan. Kalau badan sihat ni sebenarnya dia boleh melalui bulan puasa tu dengan sebaiknya. Kemudian pada sudut pemakanan yang sihat tu pentinglah, pemakanan yang sihat, pemakanan yang seimbang. Apa yang kita nak ambil ketika sahur tu penting. Contohlah ni pengalaman peribadi lah untuk kita nak boleh dikongsikan di sini. Sebelum masuk bulan puasa tu saya buatlah macam orang sekarang buat, eat clean lah, intermittent fasting lah. Maksudnya kita tukar rejim pemakanan kita tu, dan alhamdulillah saya peribadinya ketika Ramadan kali ini saya mendapati badan saya lebih lebih terbuka kepada puasa. Maksudnya boleh menjalani puasa tu tanpa ada isu gastrik ke, tanpa ada isu-isu yang lain. Maksudnya dalam kita nak menghadapi bulan puasa dengan keadaan yang lebih fit dan juga lebih sihat ni, kita perlu ada perancangan, dan perancangan tu dia hadir dengan ilmu dan hadir juga dengan pengetahuan. Kita bacalah pengalaman-pengalaman orang lain, kita tanyalah doktor-doktor dan sebagainya, apa sebenarnya yang boleh menjadi itu lagi yang membantu kita. Yang ketiga bagi saya adalah kemahiran pengurusan juga penting untuk ibu-ibu kan. Kita kan banyak benda kita nak buat kan. Kita ni lah ibu, kita lah juga orang yang kerja, kita juga dah menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak. Jadi multitasking tu perlu kita gunakan. Untuk saya kongsi juga, insyaAllah artikel saya akan keluar dalam minggu hadapan mungkin tentang menjadi wanita khusyuk ketika Ramadan. Jadi dalam tu saya sebut sikit lah macam mana kita nak sinergikan kefahaman kita tentang puasa tersebut dengan fizikal kita untuk menghadapi Ramadan dengan lebih bertenaga dan juga bersemangat insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah kita nantikan artikel doktor. InsyaAllah kalau dah keluar nanti saya akan share nanti insyaAllah ke grup Boleh. peserta insyaAllah. Tentang pemindahan darah doktor, membatalkan puasa ke? Tadi saya tak jelas. Ada yang tanya. Pemindahan darah tu kalau maksudnya dia terima blood transfusion. Contohnya anemik yang kronik kan, darah dia bacaan bawah daripada 8. Contohnya kan hemoglobin dia bawah daripada 8, doktor suruh dia masukkan darah lah dalam bahasa kita yang mudah ni. Jadi batal puasa dia sebab darah ni bila masuk ke dalam badan kita dia seumpama makan lah, sebab darah ni adalah nutrien kan, Hmm. zat-zat yang ada dalam darah tersebut. Jadi memang membatalkan puasa. Okay. Alhamdulillah. Seterusnya tentang gastrik. Kalau ibu tu masih menyusukan anak, adakah boleh ibu tu berbuka puasa jika dia rasa pening ataupun rasa gastrik? Dan adakah dia perlu ganti puasa dan bayar fidyah ataupun hanya bayar fidyah? Yang ni, kes ni lebih kepada tengok dia risaukan siapa kan, doktor kan? Kalau dia risaukan diri dia, maksudnya dia kena gantikan puasa lah kan. Kalau dia risaukan anak dia, jadi dia perlu bayar fidyah saja kan. Betul. Uh, Jelas.
Okey, Mm-mm. jelas. Seterusnya, wanita istihadah boleh tarawih hingga lengkap witir guna satu wuduk sahaja atau macam mana, doktor? Ha. Jadi pada pandangan saya memanglah setiap fardu solat tu orang istihadah dia perlu memperbaharui wuduk dia dengan mensucikan tempat inilah tempat keluar darah tersebut. Kan tukar pad dan sebagainya. Tapi kalau dalam solat tarawih takkan dia nak dua rakaat ambil wuduk, dua rakaat ambil wuduk kan. Hmm. Tarawih dan witir tu dianggap sebagai satu solat. Sebab dilakukan secara berterusan dalam tempoh waktu yang sama. Kan? Tapi kalau katakanlah dia buat 8 di masjid, balik rumah dia nak sambung lagi 12, dia perlu ambil wuduk yang baru. Hmm. Hmm. Maksudnya kalau daripada lepas isyak tu, lepas solat isyak, dia kena perbaharui wuduk dululah untuk tarawih. Kan? Mm-mm. Maksud Mm-mm. tarawih tu sampai akhir tu okey je lah kan, satu wuduk Ah, saja. Okey. betul. Mm. Seterusnya, adakah keputihan berwarna kekuningan beberapa hari sebelum tarikh haid dikira juga sebagai haid? Hmm. Kekuningan sebelum tarikh haid. Contoh dia macam 1 hari bulan, 30 hari bulan tu dah macam dah kuning-kuning macam tu. Adakah dia dah dikira haid? Pada pandangan saya dia bukan haid lah. Dia agak sebagai keputihan lah. Hmm. Okey. Ni kan. Darah haid ni dia gelap, dia apa kudrah dia panggil dia Hmm. Pekat. keruh. Keruh. Ha. Keruh. Okey. Okey, seterusnya anak saya umur 13 tahun. Jika last period 22 hari bulan sampai 4 hari bulan 3. Kemudian period balik 15 hari bulan 3. Nak kira period atau istihadah? Sebelum ni dah jumpa Jaini dan doktor kata kitaran pusingan haid 22 hari. Hmm. So 22 sampai 4 bulan tu dia berapa hari ya? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Satu, 1, dua. 2, 3, 4. Dalam 13 hari. Hmm. 13 hari, kemudian dia selang 15 bulan 3. Pada kiraan saya, dia dianggap sebagai istihadah ni sebabnya dia haid tu paling lama pun 15 hari. Hmm. Suci, dia perlu 15 hari yang suci baru datang yang baru. Tapi kalau lebih lebih sesuai lah kalau kita kata yang datang 15 tu adalah istihadah. Lagi satu sebab kalau umur 13 ni dia memang belum stabil kan. Dia Betul. stabil. Ha. Okay, jelas. Seterusnya, anak remaja perempuan saya harus buat prosedur crown gigi. Batal ke puasa? Yang ni tak batal kan? Tadi doktor dah beritahu kalau kita buat perubatan apa melibatkan gigi kan, dari bahagian mulut tak batal puasa. Walaupun ada Kecuali ubat tahan sakit ke apa memang tak batal puasa. okey. Um, Kalau kita berkumur, terasa kesegaran ubat gigi setelah berkumur tu boleh bawa ke batal puasa ke? Tidak membatalkan puasa. Okey, sebab dia bukan jauh dia bahagian mulut kita boleh guna ni lah untuk bersugi dan sebagainya kan. Seterusnya banyak juga ni soalan-soalan ni. Saya pun kena Jadi dah pilih-pilih jelas. juga. Kita pun dah nak 11:30. Saya Mhm. pilih-pilih lah. Mungkin ada yang dah ditanya, dah dihuraikan tadi. Ah, Um, okay, pasal keputihan tadi pun dah dihuraikan. Tentang nifas. Ni tentang nifas. Mungkin tadi tak disebutkan sangat tentang nifas. Kalau mhm. nifas kering pada Ramadan 17, selepas 40 hari bersalin. Sebab 40 hari Mhm. kering 17 Ramadan. Lepas tu kemudian suci 7 hari, dapat puasa. Tiba-tiba hari ke-8, keluar darah lagi macam haid. Mhm. Berlarutan hingga 7 hari seperti cycle kebiasaan. Mhm. Jadinya puasa 7 hari itu sah ataupun tak, ataupun perlu ganti. Puasa 7 hari yang gap antara nifas dan juga haid tu. Ah, Itu kalau dia memang dah puasa, okey lah. okey lah, tak ada perlu apa-apa kan. Okey. Kan yang 8 hari selepas tu memang dikira haid, memang dia tak puasa. Jadi yang tu Hmm. gantilah kalau melainkan dia menyusul ni yang kalau jatuh pada hukum-hukum tadi. Okey. Mhm. Seterusnya, kalau anak berusia 3 tahun ke atas masih menyusu badan, adakah dia dikira kategori menyusukan anak, doktor? Menyusukan anak tu dia tak kira umur anak berapa dalam perbincangan Okey. asalkan menyusu saja. Menarik, menarik. Tu saya tak perasan juga yang tu. Sebab ingatkan Mhm. 2 tahun kan. Betul.
So kalau anak masih 3 tahun ke atas dan masih menyusu, still lagi sama lah macam yang sebelum ni kan. Hukum yang Okey. sama. Um, kalau kita tengah masak, kita nak rasa masin ataupun tak tu, kita boleh ke try kat hujung lidah? Boleh. Kita, Lepas tu kumur lah. kita kumur, kita terus cuci kan? Liu. Jangan lepas rasa tu telan liu lepas tu Telan pula. Betul. Kita kena kumur terus lah. Kan? Just untuk rasa je lah. Tu kan. Okey. Seterusnya, wanita mengandung dan menyusu perlu usaha untuk berpuasa dulu ataupun boleh terus mengambil rukhsah tak puasa langsung. dia tengok kepada kemampuan diri dia lah kan. Kalau dia rasa okey tak ada beza pun sebenarnya dalam keadaan menyusu dengan keadaan dia sebelum ni, teruskanlah puasa tu kan. Sebab kita faham puasa tu adalah hukum azimah, hukum asal dan kita pun merasa bangga apabila kita dapat menunaikan dengan penuh patuh kepada Allah SWT kan. Hmm. Tapi kalau kita rasa kita tak okey, kita ambil juga rukhsah dengan penuh kesyukuran bahawa itu adalah rahmat dari Allah SWT. Hmm. Betul. Hmm. Kalau dah cuba tu dan tapi rasa macam tak larat sangat kan, rasa menggigil. Saya pernah sebelum ni doktor. Pernah Gigit. puasa waktu mengandung, lepas tu tiba-tiba menggigil, kita tak boleh nak teruskan kan. So alhamdulillah Allah bagi rukhsah kan. Dan kita syukurlah dengan rukhsah yang Allah berikan tu, alhamdulillah. Hmm. Seterusnya last lah kot, saya rasa soalan yang last. Kalau kita inhale essential oil melalui Hmm. hidung untuk kesegaran, boleh ke doktor? Bukan untuk ubat lah. Maksudnya lebih kepada nak segar macam tu. Essential oil kan biasanya macam yang lemon punya ke kan. Kalau bagi saya kalau untuk merawat sesuatu okey macam dia rasa pening ke kan. Macam kita Ah, fix kan tu okey. Kalau dia macam masa letih kan lemah rasa boleh. Tapi kalau saja macam habit dia bagi saya dia kena elak lah. yelah kan. Hmm. Mungkin ada wanita yang mengandung dia rasa mual kan. Jadi dia kena macam dia ada sesuatu ubat yang dia cium ke kan, yang bau. So macam itu boleh lah maksudnya untuk dia teruskan puasa. Maksudnya supaya dia boleh stabilkan diri dia untuk diteruskan puasa boleh lah macam tu. Oh, Betul. okey. Ha, Alhamdulillah. Baiknya Allah, rukhsah tu satu ketaatan juga kepada Allah. Alhamdulillah kan. Dan bentuk kesyukuran kita lah. Kita ambil rukhsah tu kan. Alhamdulillah. Okay, saya rasa banyak dah kita berbincang hari ini dengan doktor. Alhamdulillah. Dan saya sangat sarankan lah untuk semua dapatkan buku ni. Buku anatomi puasa ni. Saya pun tadi sempat belik-belik. Ada banyak lagi yang doktor kupas dalam ni dan doktor huraikan secara lebih terperinci. Okay. Daripada dalam buku ni. Bila Fatimah tanya saya ada nota tak? Saya rasa buku tu adalah nota terbaik lah. Slide Itulah. tu insyaAllah saya kongsikan. Tapi Uh, slide tu dia ringkas. Betul. Slide tadi ringkas sangatlah yang doktor share tadi. Dan jemput dapatkanlah buku ni. Harga asalnya 37 tapi sekarang ni ada promosi kalau tak silap saya 35. Nanti boleh tengok dekat link. Saya dah share link dekat ruangan komen tu. Saya dah pinkan link tu. Boleh dapatkan buku Anatomi Puasa karya Dr. Hamidah, insya-Allah. So boleh boleh sebar-sebarkan apa hasil daripada perkongsian pada pagi ini kepada sahabat-sahabat. Jika ada buat nota ke, boleh kongsikan di Facebook, di media sosial masing-masing dan boleh tag Dr. Hamidah sendiri dan boleh tag juga Mutiara Tadabbur insya-Allah. Dan kita pun dah di akhir program kita dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Hamidah untuk perkongsian. Mungkin doktor ada kata-kata terakhir ke nak beritahu? Mungkin wrap up Hmm. ke? InsyaAllah. Okey. Terima kasih kepada Mutiara Tadabbur, Fatma dan juga tim, kepada pendengar dan juga penonton sekalian. Semoga kita dapat melalui Ramadan kali ini dengan lebih bermakna, iaitu dengan ilmu kita yang sentiasa disegarkan dan juga semangat kita yang digemburkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jazakillah khairan Dr. Hamidah. Sangat-sangat bersyukurlah dapat dengar kan. Saya sendiri pun refresh balik sebenarnya. Kita mungkin dah tahu sebelum ni tapi mungkin tak perasan apabila orang tanya soalan, peserta bertanya dalam grup tu, betul juga kan kita kena refresh ilmu tu. Dan insya-Allah program My Tadabbur Time seterusnya insya-Allah kita akan jumpa pada hari Isnin ni insya-Allah. Sengaja kami bawakan tajuk tentang hafazan Al-Quran. Strategi menghafaz dan murajaah Al-Quran untuk orang awam. Okay? InsyaAllah kita akan dengar daripada Ustazah Syaurah. Ustazah Syaurah ni seorang hafizah Al-Quran, Alhamdulillah.
Dia akan berkongsi macam mana strategi kita nak menghafaz Al-Quran. Bulan Ramadan ni mungkin bulan yang kita nak manfaatkan untuk menghafaz Al-Quran juga, okay? Di samping kita tilawah Al-Quran, kita tadabbur dan kita masukkan elemen hafazan juga dalam bulan Ramadan. Mungkin kita tak sempat menghafaz banyak pun, dapat 5 ayat, 10 ayat dalam bulan Ramadan ni pun alhamdulillah. Dan juga mungkin ada sebahagian daripada kita yang dah menghafaz Al-Quran tetapi sangat-sangat lemah mungkin ataupun tak cukup masa ataupun terlalu sibuk untuk murajaah Al-Quran, okay, untuk mengulang Al-Quran. So jadi kita nak tahulah tips daripada Ustazah Syaurah insya-Allah tentang murajaah Al-Quran juga insya-Allah. Jadi insya-Allah pihak Mutiara Tadabbur akan berkongsi rakaman ini insya-Allah di grup peserta nanti. Dan boleh buat ulangan nantilah, ulang kaji dan sebagainya, dan jemput tag Mutiara Tadabbur jika ada menulis nota dan sebagainya, kami akan share. Moga ramai lagi yang dapat manfaat insya-Allah daripada nota dan sebagainya. Jadi jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua para peserta. Tadi lebih 200 orang, lebih 250 orang tadi awal tadi yang join, alhamdulillah. Yang dapat manfaat daripada sesi Dr. Hamidah, alhamdulillah. Okay, jazakumullah khairan. Kita tutup dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul As dan tasbih kafarah. Okay, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama, Assalamualaikum. Assalamualaikum.